Kenapa Nabi kata ulama itu seperti nujum, seperti bintang-bintang di langit? Bila saya dengar satu tok guru, dia ceramah, kenapa dipanggil nujum? Dia rujuk kepada surah nama suratul mulk, surah tabarakalladzi biadihil mulk. Seperti satu jasad, yang mana jasad itu ialah jasad yang satu. Tak mungkin kita potong tangan kiri kita, yang potong tu tangan kanan kita, mengambil pisau memotong tangan kiri, ataupun ambil pisau tangan kiri memotong tangan kanan, sedangkan satu jasad. Tiba-tiba kita rasa kita ni orang yang beriman satu jasad, kita saling membenci, kita saling menghina, kita saling mengenakan antara satu sama lain. Ini bukan ciri-ciri hamba Allah, bukan ciri kekasih Allah. A'izzatin alal kafirin. Dengan orang-orang yang menentang Islam, dia bersifat tegas. Apabila Islam itu ditekan, Islam itu diserang, dia rasa tegas. Dia bangun mempertahankan. Dan sebab itu apabila nak berhijrah, rombongan kedua yang kita panggil perjanjian Aqabah yang kedua, kalau sahabat-sahabat pergi ke Mekah, pergi ke Mina. Mina ni ada 3 tiang tempat kita baling jamrah, ataupun kita panggil tempat kita baling jamrah, baling batu tuan-tuan kat 3 tiang. Pertama kita jumpa tiang namanya Jamratul Ula. Tengah kita jumpa Jamratul Wusta, yang paling hujung paling besar dipanggil Jamratul Aqabah. Dalam keadaan apa tuan-tuan Aqabah itu? Aqabah itu diambil sempena daripada nama Aqabah itu, diambil juga sempena satu perjanjian yang dimeterai oleh Nabi dengan orang-orang Yathrib ataupun orang-orang Ansar sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Ada 2 jenis perjanjian. Perjanjian Aqabah yang pertama tak ramai pergi ke Madinah, Yathrib. Kumpulan pertama dibimbing oleh Mus'ab bin Umair, yang kuburnya, jasadnya disemadikan di pekarangan syuhada di Uhud di Madinah sekarang ini. Dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Tangannya dipotong, kiri dia potong, masih memegang lagi liwak panji Islam. Dia kapit dengan 2 sisa tangan dia yang masih ada dengan dadanya. Akhirnya ditikam, ditomak dan gugur syahid dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Mus'ab bin Umair. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua semakin ramai datang. 73 orang, 71 laki-laki dan 2 orang perempuan. Berbaiat dengan Rasulullah dengan penuh kesungguhan. Daripada jarak tempat kita lontar jamrah Aqabah itu, jarak 300-400 meter, ada satu masjid dipanggil Masjid Aqabah, sempena dengan nama perjanjian Aqabah. Dalam keadaan perjanjian tersebut, sangatlah penting perjanjian itu. Nabi berjabat tangan dengan semua laki-laki, dengan 2 perempuan Yathrib Ansar itu, orang Madinah. Nabi ambil sapu tangan, Nabi pegang separuh, mereka pegang separuh. Berpegang sapu tangan seolah-olah Nabi berjabat tangan. Kerana pentingnya perjanjian ini. Penting, ada 5 benda sahabat-sahabat. Ada 5 intipati perjanjian tersebut. Apabila sahabat bertanya, alama nubayyuka ya Rasulullah, di atas apa kami nak berbaiat dengan kamu wahai Rasul Allah? Lalu Nabi berkata, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Kamu dengar dan kamu taat. Kamu dengar dan kamu taat arahan dan titah perintah Allah, kamu laksanakan dalam keadaan kamu rajin dan kamu malas. Kamu kuat dan kamu lemah. Kamu bersemangat, kamu tak ada semangat. Kamu kena bersama dengan Islam. Kamu kena laksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang semakin banyak turun ayat-ayat hukum. Ketika mana Nabi berhijrah, bila sampai ke Madinah, ayat-ayat hukum mula banyak turun. Turun ayat surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'atal jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki disebat 100 kali sebatan bagi yang belum pernah berkahwin. Turunlah ayat. Walladzina yarmunal mussadati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh orang berzina tak bawa 4 orang saksi laki-laki yang dengan syarat-syarat yang ketat,
disebat dengan samanina jaldatan, 80 sebatan. Turun ayat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan yang mencuri, dipotong tangan keduanya. Ayat-ayat hukum semakin banyak turun. Nabi sangat berat. Hatta Nabi pernah masuk dekat gua namanya gua sajadah, gua sujud. Ada dekat belakang Masjid Khandaq hari ni, Masjid 7, ada satu bukit tinggi tak tinggi juga, 2 kali bumbung rumah kita tuan-tuan. Atas tu ada gua, boleh masuk seorang je. Gua itu menghadap ke arah kiblat. Saya masuk dalam gua tu tuan-tuan. Saya panjat pukul 2 pagi sebab nak tengok, rasakan susahnya Nabi, payahnya Nabi. Nabi sujud dekat situ, sahabat cari Nabi dalam Madinah tak jumpa. Akhirnya jumpa Nabi sedang sujud di situ. Lamanya Nabi sujud. Sahabat ingat Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sudah wafat. Nabi sujud di dalam gua tersebut lama tuan-tuan. Lalu sahabat merasa sangat sedih. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa kami tengok kamu begitu teruk sangat keadaan kamu dalam kamu munajat pada Allah, kamu sujud terlalu lama ya Rasulullah. Nabi kata, apabila kita berhijrah ke Madinah, ayat-ayat hukum semakin banyak turun. Aku takut umat aku akan datang tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila Nabi meminta pada sahabat ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal, kamu dengar dan kamu taat, kamu laksanakan hukum Allah, kamu tegakkan perjuangan ini dalam keadaan kamu itu ringan dan berat. Kamu rasa kamu kuat semangat kamu, ataupun ketika kamu lemah, jangan kamu tinggal Islam, kata Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat yang datang dari Madinah itu, dari Yathrib, baru saja peluk Islam. Nabi meminta dengan permintaan yang luar biasa. Yang kedua, Nabi kata, wa ala nafaqati fil usri wal yusr. Taklah kamu infakkan harta kamu dalam perjuangan ini, ketika mana kamu susah dan senang. Kalau didahulukan perkataan yusrun, kita faham Nabi mendahulukan usrun, ketika susah dan senang. Ketika ada duit, kita infak, kita faham. Ketika tak ada duit, Rasulullah SAW meminta sahabat-sahabat dia faham, Islam ni perlukan infak, sumbangan dalam perjuangan ini, dalam keadaan senang dan susah. Biar sahabat faham macam kita fahamkan mu'alah. Bila dia peluk Islam tengah hari ini, kita beritahu pada mu'alah-mu'alah yang baru peluk Islam, kamu wajib terima zakat, kamu juga nanti wajib mengeluarkan zakat. Biar mereka faham dalam first impression dalam otak dia, pertama kali mereka mendengar Islam, mereka yang faham bahawa inilah fundamental teaching, asas-asas agama Allah, supaya Nabi nak beritahu pada kita, memahamkan pada sahabat. Yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kamu suruh benda yang baik, kamu cegah kemungkaran. Menyuruh hak baik pun payah, ajak orang solat pun payah, ajak orang tutup aurat pun payah. Tiba-tiba nak cegah mungkar, orang berjudi, orang minum arak, orang suka berzina, orang benda yang orang menjadi kecenderungan pada nafsu, tiba-tiba kita nak halang, lagi susah. Ini tuntutan ketiga. Yang keempat, wa an taqumu fillah wala ta'khudukum laumatu laim. Hadis menyebut, dalam sirah Ibnu Hisham menyebut, hendaklah kamu tegakkan Islam ini sebagaimana kamu faham bahawa Islam perlu ditegakkan dalam bentuk kehidupan yang praktikal yang namanya ad-din. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Nabi Nuh sebelum kamu wahai Muhammad, dan juga kepada kamu wahai Muhammad, kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimuddin. Ini kita panggil iqamatuddin wa siyasatud dunya bih.
tegakkan Islam itu, agama, dalam kehidupan kita, kita tegakkan agama menjadi satu kehidupan kita, ada nilai iaitu a way of life, a complete way of life. Melaksanakan polisi yang Allah telah tetapkan Islam dalam kehidupan kita, kehidupan akidah kita, beragama kita, ekonomi kita, sosial kita, perniagaan kita, negara kita, sehingga kita mati pun kita menyebut bahawa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, sembahyang aku ni, aku bukan nak main-main ya Allah. Sesungguhnya ibadah aku ya Allah, yang tak seberapa ni ya Allah, yang aku nak tambah dalam bulan Ramadan ni, bukan aku nak main-main ya Allah. Sesungguhnya hidup aku ya Allah, makan, minum, tidur, pakai baju, kerja semua ni, aku bukan nak main-main ya Allah. Aku nak mengaku dah, aku dah mengaku, aku nak ikut Islam ya Allah. Wa mamati, mati pun tuan-tuan, ditanya bila kita mati, madinuka, apa agama kamu? Kita kata, Ustaz Ismail kamu cerita 2 tahun lepas, ada orang cakap kat dia, Ustaz, saya tak nak ikut Islam Ustaz, kubur lain-lain. Tuan-tuan, 2 tahun lepas, orang yang meninggal ni tuan-tuan, apabila dia tengok, dia letak dalam bilik mayat, wa na'udzubillahi min dzalik, taring terkeluar tuan-tuan, taring terkeluar ni, gigi taring dia panjang keluar. Bukan zaman lama, zaman lampau. Allah tunjukkan zaman sekarang. Allah tunjukkan zaman sekarang. Dalam keadaan apa tuan-tuan? Allah nak beri otak kita ni berfikir, dengan agama ni jangan main-main, dengan Islam jangan main-main, dengan Quran jangan main-main, jangan hina-hina, jangan pelekeh Al-Quran, jangan pelekeh Allah, jangan pelekeh Rasulullah, jangan pelekeh alim ulama. Bila meninggalnya mereka ini tuan-tuan, kewafatan Nabi, perginya Al-Quran, perginya para hufaz, perginya ulama, satu kecelakaan kepada kita tuan-tuan. Sebab Allah ambil ilmu dia. Ilmu ni Allah ambil, cara dia, Allah matikan ulama tuan-tuan. Allah matikan ulama. Ada ilmu kat dia, Allah tarik, habis tauhid, habis fiqah, habis hadis, habis tafsir, habis faraid, habis. Sebab dia diteras. Kenapa Nabi kata ulama itu seperti nujum, seperti bintang-bintang di langit? Bila saya dengar satu tok guru, dia ceramah kenapa dipanggil nujum, dia rujuk kepada surah nama suratul mulk, surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Antara Allah jadikan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Allahu akbar. Allah jadikan tuan-tuan bintang-bintang ni sebagai misbah, masabih. Dia menerangkan langit yang gelap. Antara bintang yang paling dekat dengan kita namanya matahari. Matahari dengan kita jarak 176,680,000 kilometer jarak sekarang ini, yang Allah letakkan dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarri laha. Jarak dengan bumi, jaraknya sampai sekarang, itulah yang disebut oleh saintis tuan-tuan. Tapi saya nak sebutnya ialah bintang-bintang ini Allah ciptakan antaranya untuk menjadi masabih. Dia menerangkan langit tuan-tuan pada waktu malam. Apa lagi fungsi dia? Dalam menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi, ulama itu seperti bintang. Apa kerja dia? Rujuman lisyayatin. Dia merejam syaitan-syaitan. Dia merejam musuh-musuh Allah yang cuba merobek agama ini, yang cuba merosakkan Islam. Lalu ulama ini sebagai benteng untuk mempertahankan agama Allah. Tiba-tiba ulama semakin sikit. Ulama Allah ambil, ulama Allah ambil, ulama Allah ambil. Akhirnya tuan-tuan, bila ulama ini Allah ambil, tak tinggal lagi benteng.